Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita masuk kepada part yang kedua dalam 4.1. Saya akan menceritakan tentang formal charge untuk menentukan most plausible Lewis structure, kemudian exception to the octet rule, kemudian resonance. Okay, mari kita lihat nota. Okay, what is formal charge? Okay, experimental adalah necessary to establish the correct Lewis structure. Untuk menentukan struktur Lewis yang betul adalah melalui eksperimen. Tetapi kita boleh menggunakan formal charge untuk secara teori menentukan struktur Lewis yang terbaik. So formal charge ni adalah hypothetical charge, charge yang secara hipotesis sahaja, bukan charge sebenar, yang diletakkan untuk atom bagi kita menentukan struktur Lewis yang terbaik. So what is formal charge? Formal charge ni adalah the difference between the number of valence electron in a free, which is uncombined atom, and the number of electron assigned to the atom when bonded to others in a Lewis structure. Maksudnya di sini, okay, formal charge equals to berapa number of valence electron untuk atom. Sekiranya dia tidak berikatan, dia free, berapa bilangan electron valence. Tolak dengan, sebab itu kata di sini the different, tolak dengan berapa elektron tu dalam bentuk non-bonding, bila dalam bentuk ikatan dalam struktur molekul itu, berapa elektron dalam non-bonding, dan tolak juga dengan berapa elektron yang dalam bonding, separuhkan. Okay, mungkin kamu tak faham sangat lagi ni. Kita lihat contoh ya. Okay, contohnya di sini, determine the formal charge for each of the atom in SF5-. Jadi kita nak cari formal charge untuk sulfur dan fluorine. Bagi kita menentukan struktur Lewis yang terbaik, kita check dia punya formal charge. Okay, berapakah formal charge pada sulfur dan berapakah formal charge pada fluorine. Jadi untuk menentukan formal charge, kita kena ada structure tu dululah. Dalam structure itu, structure Lewisnya macam mana? Kamu kena lukis dulu Lewis structure. Ingat step yang sebelum ni, dalam kita menentukan Lewis structure untuk covalent compound, kita kira dulu, first stepnya adalah kita kira dulu bilangan electron valence, sulfur dan fluorine. Dan sekarang ni dia ada bercharge negatif, jadi kamu kena tambah satu elektron, negatif 1. Jadi kirakan bilangan berapa electron valence. Okay, contoh dalam ni saya tak tunjukkan berapa bilangan electron valence. Jadi saya tunjukkan kat sini. Sulfur group 16, jadi 6 electron valence. Fluorine group 17, so 7 electron valence. Ada 5, so 7 kali 5, 35 kan, 35 campur dengan 6, 41. Lepas tu ada satu lagi charge negatif. 35, 46, berapa tadi? 7 kali 5, 35, 35, 41, 42. So 42 elektron. So total elektron adalah 42. Jadi 42 elektron tu, okay, di mana perginya elektron itu? Jadi kita pun buat kemudian second step, ingat balik. Kita buat structure dia, kita letakkan ikatan. Kita decidekan S sebagai central atom sebab S kurang elektronegatif, F lebih elektronegatif, jadi S letak di center. Kita buat dulu dia punya skeletal. S letak di tengah, F di sekeliling lah, F sebagai terminal atom sebab lebih elektronegatif. Elektronegativity dia lebih tinggi. So F ada 5 F kan. Dan dia bercharge, jadi kamu kena buat kurungan charge. Okay, jadi sekarang kita dah guna berapa elektron untuk ikatan ni. Jadi 42 tolak dengan 2, 4, 6, 8, 10.
42 tolak 10 tinggal 32. 32, lepas tu otakkan terminal. Otakkan maksudnya kita jadikan 8 elektron, 2 dia ikatan. 2 pada ikatan. Jadi 6 lagi lah. Jadi 6 kali 5, 30. Jadi 32 tolak 30 ya. Semuanya dah letak 666 lah pada F ni. Dan kita akan ada lebih 2 elektron. Kita letak pada central. Kita letak pada central. Jadi struktur Lewis ni jadi macam ni ya, yang saya telah lukiskan ni. Okay. Jadi kemudian kita cari formula charge bagi setiap atom. Soalan minta mencari formula charge bagi setiap atom. Okay. Jadi formula charge tadi, okay, let's say kita nak lihat pada fluorine, berapa bilangan elektron valence masa dia free, tak terikat. Okay, jadi fluorine group 17, jadi 7 elektron valent. Tolak dengan berapa non-bonding elektron, kita bukan kira pasang, kita kira berapa bilangan. Tolak dengan 6, 2, 4, 6. Okay. Tolak dengan, okay, bonding dengan fluorine tu, siapa dengan fluorine ni, 2 elektron terlibat sini. Jadi half of 2 iaitu 1. Separuh daripada 2 iaitu 1. Ini saya dah ringkaskan. Saya tak tulis separuh. Ataupun saya tulis kat atas ni supaya you tak keliru sangat ya. Jadi ini tolak dengan separuh daripada 2. Bonding elektron ni, satu garis ni 2 elektron yang terlibat. Jadi 1. Formula ni, kalau kamu tak nak buat separuh daripada 2, kamu boleh juga kata tolak dengan berapa ikatan. Satu ikatan. Tapi sebenarnya asalnya adalah berdasarkan elektron lah. Elektron yang kat sini ada 2. Jadi kita separuhkan. Okay. Sebab elektron daripada fluorine hanyalah 1 saja. Yang satu lagi sulfur punya. Jadi berapa yang fluorine punya? Fluorine punya 1 saja. Iaitu kita ambil fluorine punya 1 saja. Kan dia share. Okay. Satu lagi adalah sulfur punya. Okay, jadi kita boleh ringkas. Tapi nanti saya tunjuk lagi ringkas. You boleh kira macam ni. Untuk fluorine ni kan. Jadi 7. Kita buat tunjuk lagi ringkas. Boleh buat untuk fluorine tu macam ni. 7, elektron valence dia 7. 7 tolak dengan, kita jumlahkan yang kita tolak tu. 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. 7 tolak 7. Jadi saya tak tunjukkan pun apa ni, elektron apa. Elektron non-bonding, elektron bonding. Tak apa, kita jumlahkan yang belakang ni. 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu garis ikatan ni ambil 1. So 7 tolak 7, kosong. Lagi ringkaslah. Formula ni tak perlu ditunjukkan. Yang kamu akhirnya nanti just tunjukkan formula charge pada setiap atom tu. Tuliskan pada setiap atom. Yang kita nak tahu berapa je fluorine tu berapa. Jawapan dia fluorine formula charge dia kosong. Bagaimana kamu come to the kosong tu, tak perlu ditunjukkan. Formula tu tak perlu ditunjukkan. Jadi fluorine kosong. Okay, betul. Boleh? Okay, lihat pula sulfur. Jadi semua fluorine tu sama. Ikatan dia sama single bond. Jadi semua samalah. Tengok sulfur pula. Sulfur 6. Okay, kalau nak panjang, 6 tolak dengan 2 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5 kan? Separuh daripada 10. Separuh daripada 10 iaitu 5 lah. Kalau ikut formula asal dia tu, separuh daripada 10. 5.
kan. Asalnya formula dia valence electron when the atom is free. Sulfur tu bila tak buat ikatan, valence electron dia 6. Dia group 16. Tolak dengan berapa non-bonding electron. Dan macam lone pair ni, tapi kita tak kira pair. Dia kira satu-satu. Tolak dengan 2. Ada nampak 2 sini. Tolak dengan, okey, berapa elektron yang terlibat dalam ikatan dengan sulfur ni. Berapa bonding elektron. Kita ambil separuh daripada bonding elektron itu. Bonding elektron 2, 4, satu ikatan ni 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10, jadi separuh daripada 10 jadi 5. Atau nak mudah lagi, untuk sulfur tu kita buat 6 tolak dengan, okay, yang nak tolak tu kita jumlahkan semua. 6 tolak dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Sama dengan tolak 1. Boleh tak? Itu lagi senang. Saya nak ajar you lagi mudah. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu garis ikatan ni ambil 1 je. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7, tolak 1. Okey? Boleh? Okey, cuba yang ini CO3. Boleh tak? Buat Lewis structure dulu. Kira bilangan elektron valence. Ni cara saya ajar balik semula macam mana kita nak lukis Lewis structure. Okey, carbon group 14. So 4. Group 14, 4. Oxygen group 16. So 6. 6 kali 3, ada 3. 6 kali 3, 18. Okey, ada charge dia negative 2. 2 minus. So kita letak tambah dia 2 elektron lah, tambah 2. Okay, kalau negatif tambah elektron ya. Kalau positif you kena tolak elektron. So 6 kali 3 18, 18 dengan 2 20, 20 campur dengan 4, 24 elektron. So 24 elektron. Okey, mana central, mana terminal? Karbon kurang elektronegatif berbandingan oksigen. Oksigen lebih elektronegatif. Kalau tengok dalam periodic table B, C, N, O, F, N, E kan. Karbon less elektronegatif berbandingan oksigen. Oksigen lebih elektronegatif. Jadi oksigen duduk di hujung. Jadi karbon dengan oksigen, karbon tengah Karbon kurang elektronegatif. Oksigen lebih elektronegatif. Lebih elektronegatif sebagai terminal. Dia ada charge, kita letakkan kurungan. Okay, sekarang kita menggunakan berapa dah elektron? Sebab you dah buat ikatan tu ada 3, satu ikatan 2 elektron. Jadi 24 tolak dengan 6. 18 Okay, tinggal 18. Okay, 18 elektron ni kita otakkan terminal. Otak maksudnya jadikan 8. So kita kena tambah lagi 6 elektron. Letakkan sebagai non-bonding elektron Buat secara berpasang. Jadi 6 kali 3, 18. Jadi 18 tolak dengan 18, sudah habis elektron. Tak ada nak letak pada central. Macam case tadi, kita lebihan elektron tu letak pada central. Okey. Sekarang dah tak ada lagi elektron. Jadi tak boleh letak pada central. Tapi cuba check otak dia. Tengok otak tak? Okey, karbon ini dia check otak 2, 4, 6. Tak otak. Jadi kalau tak otak, kita kena buat untuk yang bukan exceptional to otak rule lah. Macam karbon ni bukan exceptional to otak rule. Yang ni memang kena otakkan dia. Jadi kita kena buatkan multiple bond. Ambilkan elektron lone pair pada oksigen ni sebab kita jadikan dia double bond sekarang ni jadikan. Elektron tu pergi ke, jadikan double bond. Jadi dia akan jadi double bond. Barulah dia otak. Ya, jadi ni tinggal
Tinggal dua pasang sajalah. Jadi struktur Lewis saya lukis di sini So struktur Lewis yang kita expect memenuhi oktet adalah ini. So saya lukiskan, letakkan Lewis structure, kamu kena letak elektron tu. Kalau tak letak elektron tu tak panggil Lewis structure. Salah structure kamu kalau tak letak elektron. Okey, sekarang saya dah ada Lewis structure saya. Semuanya oktet Oksigen ni oktet 2468. Yang ni pun oktet 2468. Karbon oktet 2468. Okey, sekarang kita nak lihat dia punya formal charge. Okey, kita nampak di sini ada oksigen yang single bond, yang ada yang double bond. Jadi formal charge dia, okey, saya nak labelkan atom tu supaya kita clear yang mana satu oksigen. Ni oksigen yang A, ni oksigen yang B, ni oksigen yang C. Jadi oksigen yang A sama dengan oksigen yang B lah formal charge dia. Sebab sama je, single bond. Jadi oksigen yang A sama dengan oksigen yang B, iaitu berapa nilai formal charge dia? Buat yang ringkas. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Sama dengan tolak 1. Okey, oksigen yang C. Oksigen yang C. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin tak? 6 tolak 6. Sama juga dengan kosong. Okay, kita letakkan formal charge tu dekat. Bila bezakan formal charge dengan charge sebenar, ion ni dia ada charge. CO3 tu minus ni charge sebenar dia lah. Yang kita letakkan formal charge ni, saya letakkan dalam kurungan. Ini bukan charge sebenar. Ini charge hipotesis. Charge yang kita just letakkan untuk menentukan struktur Lewis yang sebenar. Tapi kita sekarang ni kita tak ada pilihan struktur Lewis mana yang terbaik lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh di mana kita nak decide yang mana struktur Lewis yang terbaik. Sekarang kita belajar dulu bagaimana nak menentukan formal charge. Ini kosong. Bagaimana nak menentukan formal charge. Nanti kita mungkin ada soalan yang di mana kita ada pilihan nak pilih mana yang terbaik ni. Jadi kita kena berdasarkan formal charge yang kita dah kira tu. Okey, sekarang kita lihat pula untuk karbon apakah formal charge dia. Untuk karbon, formal charge dia adalah 4 tolak dengan 4, iaitu kosong. Okey, kosong. Okey, itu dia bagaimana kita nak mencari formal charge. Iaitu number of electron valence masa atom tu free tolak dengan berapa elektron tu yang dah terlibat dalam bila you nampak dalam struktur Lewis ni. Dia ada pada non-bonding dan ada pada bonding. Jadi kita jumlahkan, saya jumlahkan tu senang. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Bonding ni half daripada bonding kan, bonding tu ada 2, half of it jadi 1 sebab dia nak rujuk kepada elektron oksigen punya. Yang oksigen punya dia ada pada non-bonding dan juga pada ikatan tu ada 1 untuk dia, hak dia punya. Sebab tu kita kira macam tu. You boleh ringkaskan formula ni you nak buat kira 3 cara lah. Kalau you nak tulis formula tu, you nak buat macam half of bonding, atau you buat berdasarkan bonding, berapa bonding, 1 bond, atau you just jumlahkan semua yang non-bonding dengan bonding tu. Okay. So itu dia cara nak menentukan formal charge. Okay. Sekarang kita nak lihat bagaimana kita nak menggunakan formal charge untuk menentukan struktur Lewis yang terbaik. Okay, guideline dia, struktur Lewis
yang plausible atau most likely atau yang terbaik lah adalah yang mempunyai formal charge 0 atau tak ada formal charge. 0 tu maksudnya tak ada formal charge, no formal charge, atau very small formal charge. Small formal charge ni maksudnya nombor tu kecil. Tak kira lah positif atau negatif, tapi nombor tu kecil. Maksudnya kalau nombor dia 2 dengan 1, 1 tu lebih kecil. Ya. Formal charge negative should appear on the more electronegative atom. Kalau atom tu electronegative, dia kena ada formal charge dia negatif. Jadi kalau electronegative, formal charge dia positif, jadi tak betul lah. Adjacent atom should not have formal charge of the same sign. Kalau dia bersebelahan, dia tak patut ada formal charge yang sama lah. Should not have. The total formal charge on the atom must be 0 for a neutral molecule, or n equal to the net charge for polyatomic ion. Okay. Kalau kata spesies tu neutral molecule, jadi jumlah dia tu, jumlah formal charge tu mestilah 0 lah, tak ada bercharge. Sama charge dengan kalau total formal charge tu sama dengan charge of the molecule atau ion. Okay, contoh di sini kita tengok. Determine which structure A or B is the most plausible Lewis structure. Structure A dengan B ni, mana structure yang lebih terbaik? Lewis structure yang terbaik. Dia suruh explain. Kamu tengok structure A. Okay, apa beza dengan structure B? Ini nampak ada yang ni ada single bond, ni ada double bond. Okay, mana lebih baik? Oksigen ni single bond ke? Oksigen with double bond ke? Kita lihat. Okay, kita kira formal charge. Ingat formal charge nak tentukan mana struktur Lewis yang terbaik. Kalau soalan tu dia cakap which is the most stable kan. Soalan tu dia ada cakap plausible Lewis structure. Plausible Lewis structure ke, atau prefer ke, perkataan prefer ke, atau perkataan stable ke. Itu menunjukkan kamu kena cari formal charge lah. You kena find dia punya formal charge. Based on formal charge. Find formal charge. You kena tengok, you determine formal charge. Nak tentukan tu, you have to use formal charge. Okay. Jadi sini tadi itu A yang pertama tadi, kita cari formal charge setiap atom. Okay, untuk klorin, nampak tak titik-titik ni klorin group 17, 7 minus, ni ada 6 and 1, jadi 7 minus 7 is 0, sama semua ni 0. Oh, ini bukan O, ini oksigen oksigen. Jadi untuk oksigen 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 minus 7, 1. Untuk phosphorus group 15, 5. So 5 electron valence dia. 5 minus 1, 2, 3, 4 plus 1. So dia ada nilai lah. Formal charge ni ada nilai. Ada value, ada nombor dia, bukan semuanya kosong lah. Yang preferred one kalau kosong. Tadi kenyataan tadi kan. So oksigen ada nilai tolak 1, phosphorus plus 1. Okay, let's look at structure B. Klorin ni semua sama macam tadi 7 minus 7.
7 minus 7 is 0. 0. Okay, oxygen 6 minus, kan oxygen group 16, 6 electron valence lah. 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 6, 0. Phosphorus 5 minus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni kena tinggal ni. Phosphorus pun 0. Jadi semuanya 0. Kita back balik tadi, kan? Lewis structure with 0 formal charge on all of the atom is the plausible Lewis structure. Yeah. Okay. Jadi maksudnya ini semua 0. Jadi structure B lah is the plausible Lewis structure. Sebab formal charge dia no formal charge atau minimum formal charge iaitu 0 formal charge. Macam tu ya. Jadi structure B yang preferred sebagai Lewis structure. Jadi di sini kamu nampak phosphorus di sini dia lebih pada 8 elektron. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini berlaku kalau kata atom-atom tu mempunyai empty d orbital. Jadi dia boleh expand octet. Ini case anomalous. Dia tidak memenuhi octet rule lah. Dia expanded octet. Kita akan tengok kemudian. Jadi kalau nak buat double bond ni, kita kena tengok jugalah. Atom tu mungkin yang selalu buat double bond, oksigen, nitrogen macam tu. Yeah. Dan juga central atom ni boleh expand dia punya octet, jadi boleh buat double bond lah. Okay. Kalau tadi kalau kata dia bukannya oksigen kat sini, atom lain tak boleh buat double bond, jadi terberhenti sampai situ sajalah. Tak perlu nak expanded octet phosphorus ni ya. Tapi dalam kes ni oksigen dia boleh buat double bond. Jadi structure Lewis yang terbaik adalah structure ni lah. Jadi kita akan observe dalam eksperimen pun most probably structure ni sebagai structure yang paling betul. Sebab dia memenuhi kriteria di mana kebanyakan atom-atom tu mempunyai formal charge yang 0 dan structure ni akan jadi stable. Okay. Okay, kita cuba tengok yang ini pula Soalan ini, assign formal charge to each atom in the following structure A dengan B. Jadi sekarang ni perbezaan dia, okay, nitrogen, ni ada triple bond, single bond, yang ni double bond dengan double bond. Okay, yang mana yang terbaik? Ingat kalau kata yang terbaik, which is the preferred Lewis structure. Dia kata tu. Tentu menggunakan formal charge lah which is the preferred Lewis structure. Kamu kena guna formal charge. Kalaupun dia tak suruh tentukan pada formal charge, tapi kamu kena menggunakan formal charge lah Ni sebab soalan ni dia guided, jadi dia suruh tentukan dulu, assign dulu formal charge, tentukan, letakkan formal charge pada atom, kemudian cari yang mana Lewis structure yang terbaik. Okay, so ni jawapan dia saya dah letak jawapan. Macam mana nitrogen ni jadi kosong di sini kita kira macam, cuba kita kira. Nitrogen group 15, 5 kan. 5 minus 1, 2, 3, 4 kan, 5. Ni triple bond ni maksudnya kita ambil 1, 1, 1. 3 dengan 2, 5. Jadi 5 minus 5, so is 0. Ini nitrogen yang tengah. 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4. Plus 1. Oksigen. 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 minus 7. Minus 1. Untuk nitrogen ni pula, untuk structure B, 5 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 minus 6. Minus 1. 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4. Plus 1. 6 minus
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 6. 0. Boleh? Okay, jadi apa beza dia? Yang ini nitrogen 0, yang ini nitrogen minus 1. Center sama, yang ini oksigen negatif 1, ini oksigen 0. Jadi nampak yang hujung-hujung ni berbeza. Ya, kita tengok kedudukan elemen dalam periodic table. That's why saya suruh hafal B, C, N, O, F, and E. Ni elements of period 2. Period 2. Nitrogen dengan oksigen. Nitrogen dengan oksigen, siapa lagi elektronegatif? Jadi oksigen more elektronegatif sebab dia lebih ke kanan. Electronegativity across a period increase. Jadi oksigen more elektronegatif. Dan nitrogen. Okay, jadi oksigen kena formal charge negatif. Sebab oksigen lebih elektronegatif. Jadi di sini nampak oksigen. Yang ni oksigen tolak 1, yang ni oksigen kosong. Jadi oksigen yang ni yang betul. Ya. Jadi structure A yang betul. Sebab oksigen dia mengambil elektronegatif formal charge. Ini kosong dengan tolak 1, yang lebih negatif ni adalah tolak 1 lah. Jadi preferred structure adalah A because oxygen has to have formal charge of negative 1. Nitrogen 0 because oxygen is more electronegative than nitrogen. Formal charge electronegative, formal charge negatif untuk electronegative atom. Okay, correct? Okay, so kita move on. Okay, jadi ni sekarang baru terlihat kenapa some of the molecules is fine kalau kata dia tidak memenuhi octet ataupun ada berlakunya expanded octet, tidak memenuhi octet lah, bukan 8 pada electron valence dia. Species of central atom are surrounded by less or more than 8. Jadi ini adalah exceptional to the octet rule. Dia exceptional atau dia violate, kadang-kadang perkataan guna violate, tidak memenuhi. Dia violate octet rule. Dia langgar octet rule tu kan. Jadi maksudnya bukan 8 lagi dah Kita ada 3 case 3 case. Satu yang dikatakan odd electron molecule. Ganjil. Elektron molekul tu ada elektron ganjil. Kalau kamu kira kan nitrogen dengan oksigen misalnya dalam NO. Nitrogen 5 elektron valent, 5 campur dengan oksigen 6. So 5 campur dengan 5 plus 6 is 11 elektron. So odd lah. Dalam NO2 5 plus 32. 5 plus ni 16 sorry oksigen group 16 kan 6 lah. 5 plus 12 17. Okay, ClO2 7 plus 12. Oksigen 6 kan, 6 times 2 7 plus 12 11 19 elektron. Jadi ini adalah odd number of electron untuk molekul-molekul ni. Molekul contain odd number of electrons. Jadi bila kita buat Lewis structure, jadi you akan ada elektron di mana dia bukan berpasang lah, dia akan nampak elektron tunggal. Jadi kita cuba sebaik mungkin supaya dia octet, tapi nampak dia tak octet lah. Dalam kes ni nitrogen you nampak 2, 4, 6, 7 elektron. 2, 4, 6, 7. Oksigen octet nitrogen tu tak octet nampak. Ini klorin dalam ClO2 2, 4, 6, 7. Jadi inilah dia exceptional tu octet rule, tak jadi 8.
Okey, yang kedua adalah incomplete octet. Jadi kamu kena ingat atom-atom yang bebal. Bebal. Beryllium, boron, aluminium. Bila dia form compound, contohnya dalam beryllium hydride, beryllium halide lah, apa-apa, hydride, halide, beryllium chloride, BeCl2, aluminium halide, kecuali aluminium fluoride. Aluminium fluoride adalah aluminium trifluoride adalah ionic. Halide yang lain tu adalah covalent. Aluminium chloride, bromide, iodide, semua tu adalah covalent. Jadi dia tak perlu octet. Kalau kamu tengok sini, saya tulis Lewis structure, jangan buat double bond. Aluminium tak perlu nak buat double bond. Saya tulisnya macam ni. Jadi nampak 2, 4, 6 sahaja, tak octet. Jadi dia panggil incomplete octet. Tak sampai 8. Yang beza dengan tadi, yang ni dia ada elektron pencil tu, elektron tunggal. Elektron tunggal, ada satu elektron single. Itu kita panggil odd. Yang ini tak cukup juga. Tapi dia tak ada elektron single macam tadi. Dia incomplete octet 6 contoh ni, 2, 4, 6. Yang ni 2, 4 sahaja elektron dia. Boron, jadi bebal lah beryllium, aluminium dengan boron. Occurs when central atom has less than 8 electron in its valence shell. Okay, jangan buat double bond, ingat jangan buat double bond. Memang dia macam tu, jangan pergi buat double bond. Kamu nak pergi octet tak boleh, tak perlu. Okay, kemudian ada yang ketiga, last one adalah expanded octet molecule. Bila you buat Lewis structure, PCl5, SF6, BrFT, ada banyak lagi lah. Ini contoh-contoh Okay, di mana you akan dapati central atom tu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lebih daripada 8. Central atom having more than 8 electrons valence. Central atom ni surrounded by lebih daripada 8 valence electron. Dekat ikatan ni nampak lebih. The extra electron goes to the empty d orbital. Jadi atom-atom ni dia boleh expand dia punya octet sebab dia ada empty d orbital. Dia ada empty d orbital. Dia involve third period and above. Sebab bila third period baru ada 3s, 3p, 3d. Dia ada 3d. Dan 3s dari isi. 3d dia masih kosong. 3s, 3p, 3d dia tu masih kosong. Sebab tu elektron masuk dalam 3d. Okay, kamu tak apa nampak lagi lah macam mana 3d kosong masuk elektron macam mana. Bila kita belajar hybridization baru you faham. Jadi kalau kamu nampak case macam ni, nampak structure dia tu bukannya 8. Elektron mengelilingi atom pusat tu bukan 8. Nampak ni kan 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Kita kira. Ni 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu lebih daripada 8. Itu dia expanded octet. Tengok ejaan dia, expanded. Dia kembangkan octet dia. Okay, jadi ada 3 case tadi Okay, yang ni satu. Okay, selalu juga pelajar dia selalu silap juga bila melibatkan Lewis structure for oxo acids. Jadi kamu kena faham kalau oxo acids ni maksudnya dia mesti ada non-metal kat tengah. Jadi ada oksigen dan H tu bukan attach pada central atom carbon ni. Contoh dalam carbonic acid ni. H2CO3.
Ya, H tu attach pada O. Sebab dalam air, asid ini H2 CO3 ni dia akan tercerai kepada CO3 2 minus dan 2H plus. Jadi H plus tu terikat dengan O, tu yang menyebabkan dia senang tercerai. Ikatan ni very polar. Dia weak. Very polar. Sini partially negatif, partially positif. Jadi senang terurai. Dalam air dia akan terpisah sebagai H plus. Jadi menunjukkan H tu bukan terikat dengan central atom. Dia terikat dengan oksigen H ni. Jadi semua oxo acids bila you nak buat Lewis structure, kamu tengok dia mesti non-metal kat tengah. Lepas tu ada O, nampak ada O. Jadi H tu pada O. Kalau you buat pada H tu pada central atom, jadi salah lah struktur Lewis kamu Jadi berhati-hati dengan oxo acids. Kita ada carbonic acid, yang contoh kita ada tadi ni. Ada chloric acid, bukan hydrochloric acid chloric acid HClO3, chlorous acid HClO2, hypochlorous acid HClO, iodic acid HiO3, nitric acid, nitrous acid, perchloric acid, phosphoric acid, phosphorus acid, sulfuric acid, sulfurous acid. Tengok sulfuric acid. Ini dah resonan tunjuk yang ni So sulfuric acid, sulfuric acid biasa. Sulfuric acid H2SO4. Jadi bila you buat skeletal structure tu, kan, bila you buat skeletal structure, kita S kena duduk tengah, O SO4 kan, O. H kena ikat dengan O. Macam tu. Nanti you penuhkanlah dengan elektron dia, berapa elektron altogether. Tolaklah berapa elektron yang dah buat ikatan ni. Letakkan, bagi otakkan oksigen-oksigen ni. So you dapat Lewis structure. Kan, misalnya sulfuric acid ni, so 2 kan. Neutron valence untuk hidrogen 1, tu ada 2. 2 campur dengan 6, sulfur 6. Oksigen pun 6 juga, 6 kali 4, 24. Jadi 30 lah 32 elektron. 32 elektron, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 32 tolak 12 berapa? 32 tolak 12 ada kosong, 3 tolak 2, 3 tolak 1, 2. So 20. Betul. 3 tolak 1, 2 kan? So tinggal 20. Okay, 20. Okay, ni 2, 4. Kita otakkan. Bagi jadi 8 Berapa dah elektron? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, habis. 20 elektron habis. Habis dah. Jadi ini tulis je lah. Okey, macam tu. Okey, last lah kita tengok tentang resonance. Last buat resonance. Lepas tu 4.2. Next slide. Next time pula Okey, kita tengok resonance. Ini pun quite big juga tentang resonance. Okay, sometimes when you draw Lewis structure, contohnya you draw for CO3 2 minus tadi, you ada draw tadi. Jadi, tadi saya draw tadi, saya letak double bond sini. Ini structure ni saya letak double bond sini pula. Jadi, yang mana satu yang betul? Double bond sini ke, double bond sini ke? So, which oxygen akan form double bond? Betul persoalan dia. Jadi maksudnya bila satu structure kamu boleh tulis Lewis structure yang pelbagai. You boleh tulis struktur Lewis yang macam-macam.
You buat double bond sini pun betul, you buat double bond sini pun betul, you buat double bond sini pun betul. Kan? Jadi ini menunjukkan dia ada struktur Lewis yang possible, ada beberapa struktur Lewis yang possible. Jadi itulah resonan. Itu maksudnya structure tu adanya resonan lah. Konsep resonan comes in when you have ada beberapa possible Lewis structure. Resonance structure are used when a single Lewis structure cannot fully describe the bonding. Jadi struktur Lewis dia yang sebenar, satu struktur Lewis tak memenuhi, tak dapat memenuhi. Nak ceritakan tentang bonding dalam molekul tu. Jadi dia ada beberapa Lewis structure. Jadi itu maksudnya dia ada konsep resonan di situ. Resonance structure are used when a single Lewis structure cannot fully describe the bonding. Jadi kita kena guna resonance structure. Okay, jadi didapati dalam eksperimen tiga-tiga ikatan antara C dengan O ni semuanya sama panjang. 3 bonds are identical dan dia bukannya double bond ataupun single bond. Tapi dia adalah intermediate between single and a double bond. Macam kita nak, bila kita lukis tu kita buat macam ada double bond, single bond kan. Tapi sebenarnya daripada eksperimen, dia bukan double bond, dia bukan single bond. Tapi di antara double dengan single. Dan semuanya sama panjang. Jadi maksudnya, struktur Lewis tu semuanya adalah sebenarnya tidak tepat lah. Jadi none of the structure drawn are correct. Tak sebenarnya tak satu pun betul ni. Maksudnya satu structure tu tak dapat memenuhi. Kita nak describe tentang structure bagi CO3 ni. Jadi kita kena describe CO3 ni melalui resonance, menggunakan resonance teori. Jadi dengan menggunakan resonance teori, jadi elektron whenever molecule atau ion can be represented by 2 or more plausible Lewis structure, they differ only in the distribution of electron. Jadi structure ni, ketiga structure yang Lewis structure yang try to describe about the structure itu, mereka ni berbeza dari segi bagaimana elektron, kat mana elektron tu berada. Dia punya taburan elektron tu berbeza. Nampak yang ni dia ada double bond di sini. So ni ada non-bonding, ada 2 pasang. Ada di sini, tak kan? Double bond yang ada kat sini. Okay, macam tu maksudnya. Jadi ketiga-tiga ni sebenarnya tidak tepat lah. Struktur sebenarnya bukan yang one of these. Tapi struktur yang sebenarnya adalah resonan hibrid yang ni. Ini disebabkan elektron tu sebenarnya adalah delocalized. Elektron tu duduk tak setempat. Dia bergerak. Sebab dia melibatkan pi elektron. Pi elektron ikatan pi tu dia delocalized. Jadi sebenarnya struktur sebenar adalah resonan hibrid. Kita boleh tunjukkan dengan kita buat macam ni, structure macam ni. Kita buat putus-putus. Jadi ikatan antara C dengan O ni sebenarnya bukannya double, bukannya single, tapi di antara double dengan single. Okay. Kalau kata kamu diminta melukis Lewis resonance structure, jadi kamu kena lukis ke semua-semua yang possible lah yang mungkin try to describe about the structure. Lewis structure yang try to describe about the structure lah. Tapi sebenarnya structure yang sebenarnya adalah antara ketiga-tiga ni. Structure sebenarnya antara tiga-tiga ni. Bukan structure yang pertama, bukan structure yang kedua, bukan structure yang ketiga, tapi di antara ketiga-tiganya. Jadi kamu buat resonan tu kena tanda macam ni. Kepala dia. Jadi dia ada 3 resonance structure.
Resonant structure yang sebenar adalah sebenarnya resonant hybrid. Yang nak menggambarkan tu, tapi tak nampak lah elektron tu berada di mana-mana kan. Jadi kalau kata kamu bila kena buat struktur resonan, kamu kena buat tiga-tiga macam tu. Berapa yang possible ya, letakkan elektron-elektron tu. Okay, jadi sini saya ada contoh untuk NO3 pula, kita tengok. NO3 minus. Okay, jadi first step dia, bila kita nak lukis resonance structure itu, kamu kena buat Lewis structure dulu. Ya. Jadi nak buat Lewis structure, kita kena kira bilangan electron valence lah. Nitrogen group 15, oxygen group 16. So oxygen ada 3. Dia ada charge 1. So plus kan. So pluskan, total electron adalah 24. Lepas tu buat skeletal, decides nitrogen sebagai central sebab nitrogen less electronegative, oxygen lebih electronegative sebagai terminal. So daripada 24 kita dah guna elektron 246 untuk buat ikatan ni, 6 tolak lah. 24 tolak 6, dah tinggal 18. Okay, sekarang 18 kita octetkan terminal, guna untuk octetkan terminal. 6 kali 3, 18. Kita akan buat 6 kali 3, 18. So habislah. Dia tak tunjuk kat sini elektron yang di-octetkan ya. So 6 kali 3, 18. Habislah ya. Ringkas itu. Jadi didapati nitrogen tak octet bila you buat sini kan. Oksigen semua octet tapi nitrogen tak octet sebab 246. Jadi you ambil, ni saya tunjukkan dah ambil dah sepasang elektron daripada non-bonding, buatkan dah multiple bond supaya nitrogen pun octet 2468. Okay, so you dapat satu Lewis structure. So didapati, kenapa buat double bond kat sini? Kenapa tadi you tak ambil elektron yang oksigen yang bawah ni sebagai double bond? Jadi possible dia double bond dia yang di atas ni atau yang kiri atau yang kanan. So kita ada 3 Lewis structure. Iaitu kita jadi NO3 ni, NO3 minus ni, dia boleh digambarkan dengan 3 Lewis structure. Satu Lewis structure tak memadai untuk menjelaskan tentang structure dia. Dia kena digambarkan dengan 3 structure. Structure pertama tak betul, structure kedua tak betul, structure ketiga tak betul, tapi structure yang sebenarnya adalah di antara ketiga-tiganya. Dia adalah average pada tiga-tiga structure. Tapi kalau soalan kata write resonance structure, you write resonance structure dia lah Tapi kalau nak cerita sebenarnya, dia structure dia sebenarnya bukan yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga, tapi di antara ketiga-tiga yang boleh digambarkan dengan resonance hybrid. Okay, soalan ni tanya resonance structure. So you boleh bagilah satu Lewis yang akan try to describe about the structure. Tapi ikatan antara N dengan O ni semuanya sama panjang, bukannya double, bukannya single. Tapi di antara double dengan single. Dia ada certain panjang yang dikatakan double lah. Double lebih pendek. Dan certain picometer dia double bond. Certain picometer, unit panjang tu adalah untuk single bond. Single bond lebih panjang bandingkan double bond. Double bond pendek. Tapi dia tak memenuhi lah, maksudnya ikatan antara N dengan O ni nak kata single pun bukan, nak kata double pun bukan, tapi di antara double dengan single. Semuanya sama panjang. Jadi ini menunjukkan dia adanya resonance structure. Structure sebenarnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi di antara ketiga-tiganya. Tapi kalau nak menulis resonance structure, so you kena tulis macam ni lah. Maksudnya satu Lewis dia tu bukan yang satu, bukan dua, yang tiga, tapi di antara tiga-tiga structure dia Okay, jadi saya berhenti sampai situ. Jadi kita nanti sambung PowerPoint tu, kamu cuba tutorial melukis Lewis structure. Ya, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum.